خليد بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. كلام ربنا هداياتنا عطاه جبريل على رسولنا. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamu Rabbina ala nuril Mustafa. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi dapat bersama dalam solat tajwid di mana anak-anak? Tajwid di hatiku. Alhamdulillah. Jadi seperti anak-anak dapat tengok pada tengah hari ini, kita ada kelainan sikit. Kalau minggu lepas kita tak ada halua telinga, pada tengah hari ini kita perdengarkan sedikit halua telinga bagi anak-anak yang berada di rumah yang sentiasa bersama dalam solat tajwid di hatiku. Alhamdulillah. Okey, baik anak-anak, alhamdulillah. Seperti biasa, kalau minggu lepas kita ada menerima jemputan, minggu ini pun kita tetap masih lagi menerima jemputan yang baru. Seperti anak-anak dapat tengok di hadapan di sebelah Abi ni, iaitu Umi Ena. Okey, Umi Ena apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lebih sihat di sini. Jadi mungkin Umi Ena boleh cakap sikit satu dua kata perkataan untuk anak-anak di luar sana. Lebih pun tak apa, insya-Allah. Kita santai-santai saja. Terima kasih kepada Abi Sabri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua sihat kat rumah? Masya Allah, sihat. Lama rasanya tidak bersua dengan anak-anak di rumah. Memandangkan Umi pun rasa Umi dah lama dah tak berjumpa dengan anak-anak. Kurang lebih dekat sebulan juga kan. Jadi sebelum Umi mulakan pengenalan, izinkan Umi untuk memberikan serangkap pantun. Ni namanya pantun, awak nilailah sendiri InsyaAllah. Pantunnya berbunyi, burung tempua bersarang rendah, anak helang di atas batu. Andai bersua bertemu wajah, hati gembira, hilanglah rindu. Masya Allah. Ni namanya pantun rindu ni Ustaz. Saya Google je Ustaz. Tak sempat nak fikir. Itu sahaja insyaAllah. Untuk seterusnya Umi serahkan kembali kepada Abi Sabri. Terima kasih Umi Ana. Sekali lagi Abi ucapkan terima kasih kepada Umi Ana atas kesudian Umi Ana untuk meluangkan masa untuk berkongsi dengan anak-anak di luar sana berkenaan dengan hukum tajwid yang baru pada minggu ini. Alhamdulillah. Kalau Umi Ana ada pantun, Abi ada pick up line. Anak-anak. Jawab soalan Abi ni. Apa beza anak-anak dengan Al-Quran? Apa beza? Baik. Sebenarnya tak ada beza pun. Al-Quran di hati Abi, anak-anak pun tetap di hati Abi. Jadi tak ada beza pun. Alhamdulillah. Baik. Umi Ana, anak-anak di luar sana kita dah sedia. Abi harapkan semua anak-anak dah bersedia dengan alat tulis masing-masing, buku catatan masing-masing. Hari ini kita akan belajar tajuk yang baru. Minggu lepas kita dah belajar, kita dah sentuh bacaan izhar, mesti dibaca jelas tanpa dengung. Minggu ini anak-anak akan belajar tajuk idgham. Tajuk apa? Idgham. Jadi Abi bagi tahu secara menyeluruh dulu apa yang anak-anak akan belajar pada tengah hari ini bersama dengan Umi Ana dan juga Abi Sabri. Pertama, anak-anak akan belajar tentang apa yang dimaksudkan dengan idgham. Apa lagi, anak-anak akan belajar bahagian-bahagian idgham. Dan setiap idgham, setiap bahagian ada cara bacaannya tersendiri. Dan anak-anak akan tengok contoh. Baik.
Kalau anak-anak dah bersedia, okey, baik. Umi Ena. Ya, saya Ustaz. Okey, mungkin Umi Ena boleh kongsikan kepada anak-anak berkenaan dengan apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan idgham tu. Okey. Okey. InsyaAllah. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Serak pula suara hari ni ya. Okey, sebelum Umi masuk kepada apa maksud idgham, okey, Umi percaya bahawa anak-anak semua mesti dah belajar dah tajuk idgham ni. Tajuk tahun berapa Ustaz idgham? Tahun 4. Nun mati. Tahun 4. Maksudnya tahun 4 ni awak dah mula belajar tentang hukum nun mati dan juga tanwin. Okey. Sebenarnya Umi ni bukanlah orang yang selayaknya Ustaz. Ustaz sebab begitulah Umi Ena merendah diri anak-anak. Okey, sebab sebelum ni, untuk 2 siri yang sebelum ni, Umi sebenarnya setia mengikuti kelas tajwid. Tajwid di mana tajwid di hatiku Abi Sabri ni. 2 minggu sebelum ni, Umi memang setia mengikuti. Jadi Umi tak pernah terlintas, terfikir, terniat, termimpi, tergigau. Semua dah. Tak pernah terfikir pun akan bersama Abi Sabri dalam satu pentas. Pentas kan? Lantai kot. Satu lantai yang sama. Okey. Jadi insyaAllah lah. Tapi Umi cubalah untuk meraihkan jemputan ini. Jadi Umi cuba demi anak-anak semua. Jadi insyaAllah Umi mengharapkan 1 jam yang ada ni anak-anak manfaatkan. Dan seandainya ada apa-apa pertanyaan boleh utarakan di dalam ruangan komen insyaAllah. Okey, kembali balik kepada apakah maksud bagi idgham. Okey, maksud dia senang sahaja anak-anak. Pernah dengar tagline Eli Mazlin tak? Yang viral sekarang ni. 4 darah duduk di lagu tu kan? Tahu kan? Hujungnya dia cakap apa? Masuk. Okey, Umi ambil tagline tu. Masuk tu adalah maksud bagi idgham. Okay, anak-anak, idgham. Senang kan? Jadi lebih tepat idgham ni maksudnya adalah memasukkan ataupun menggabungkan. Kalau dalam bahasa Arab kita belajar masuk ni satu je. Kita tahu dakhala. Awak selalu sebut kan? Ismahli bid-dukhul. Kan? Dakhala, masuk. Tetapi apabila ditambah huruf alif di hadapan, contohnya adkhala, dia ada perbuatan memasukkan dari satu tempat min makanin ila makanin akhar. Daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Okey, jadi contoh Umi bagi, ni sudah bahasa kan. Contoh Umi bagi kertas yang Umi pegang ni. Contoh Umi memasukkan kertas ini ke dalam ke bawah, contoh ke bawah meja, dalam laci meja. Anak-anak nampak tak kertas lagi atas meja? Nampak ataupun tidak? Dah tak nampak dah. Maksudnya bila kita kata memasukkan, apa yang berada di asal tadi iaitu hukum nun mati dan juga tanwin tidak ada lagi. Maksudnya kita terus memasukkan hukum nun mati dan tanwin tadi ke dalam huruf selepasnya. Jadi kita nak tahu Ustaz, apakah huruf-huruf bagi idgham ni? Okey. Diserahkan kepada Abi Sabri lah insya-Allah. Anak-anak dah faham belum? Ingat tak tadi? Masuk. Masya-Allah. Jadi bila anak-anak ingat idgham, anak-anak ingat masuk. Itu pengertian bagi idgham. Jadi ingat tu, sebelum kita belajar lebih dalam, mesti kita kena tahu dulu pengertian apa maksud dia tadi. Baru kita boleh belajar lebih dalam lagi berkenaan dengan idgham. Baik, berkenaan dengan soalan yang Umi Ana tanya tadi, ada berapa huruf-huruf idgham? Ada berapa semua huruf-huruf idgham ni anak-anak? Jadi semua sekali huruf dia Abi rangkumkan ada 6. Semua sekali ada 6. Apa huruf dia? Kalau anak-anak nak mudah ingat, huruf dia adalah yauman lara. Yauman lara. Apa huruf 6 tu? Ya, waw, mim, nun, lam dan huruf ra. Jadi semua sekali ada berapa? Ada 6 huruf. Okey. Jelas tak? Okey, Umi Ana? Baik. Okey. Kita dah tahu dah, kita dah kenal dah pengertian dia. Macam Umi Ana tadi kongsi, bila dah masuk tu maksudnya huruf nun mati tu ada lagi tak? Dah tak ada dah. Mana hilang dia? Dah masuk dalam huruf yang kedua tadi, huruf yang selepasnya tadi. Baik. Umi Ana, mungkin kita boleh teruskan tentang bahagian idgham ni pula. Tadi kan ada beberapa bahagian kan. Mungkin Umi Ana boleh jelaskan dengan lebih detail lagi bahagian-bahagian idgham. Jadi anak-anak boleh fokus kepada skrin. Abi ulang ni, anak-anak boleh fokus kepada skrin. Anak-anak boleh tengok slide yang Umi Ana sediakan untuk anak-anak. Okey, Umi Ana boleh terangkan? Okey, terima kasih kepada Abi Sabri. Abi Sabri hari ni main pas je kat Umi
Okey, hari ni kita idgham ni banyak sebenarnya anak-anak. Jadi hari ni kita fokus kepada nun sakinah dan tanwin. InsyaAllah Okey. Idgham anak-anak dah tahu dah maksud dia apa. Okey, sekarang ni kita pergi kepada pembahagian idgham. Okey, idgham seperti mana yang anak-anak nampak. Okey, dekat sini ada berapa? Ada 2 jenis idgham. Okey, kalau anak nak tahu untuk pelajar tahun 1 2 yang masih baca Iqra lagi, mungkin ada yang belum sampai ke Iqra 4 iaitu hukum nun mati dan tanwin. Okey, jadi anak-anak boleh tengok simbol untuk nun mati dan tanwin. Umi ada letakkan dia punya box dekat tepi tajuk nun sakinah dan tanwin. Anak-anak boleh tengok dekat situ. Oh, ini rupanya sukun, ini rupanya tanwin. Okey, boleh? Alright, jadi kita turun kepada kotak yang bawah dia. Okey, idgham ada 2. Satu namanya idgham ma'al ghunnah. Umi tulis bahasa Arab di atas dan bahasa Melayunya di bawah. Ejaan Rumi. Tak adalah bahasa Melayu sebenarnya. Okey, ma'al ghunnah di atas, ejaan Ruminya adalah ma'al ghunnah. Ini sesiapa yang nak salin nota, mudah. Nak salin bahasa Arab boleh, nak salin dalam Rumi pun tak ada masalah. Okey, kemudian yang bawahnya adalah bila ghunnah. Jadi dekat sini anak-anak jelas bahawa ada 2 pembahagian idgham, iaitu idgham ma'al ghunnah ataupun idgham bila ghunnah. Ma'al ghunnah ni pun ada juga orang panggil sebagai idgham bil ghunnah. Apa dia bil ghunnah? Ma'al ghunnah dan juga bila ghunnah ni. Apa maksud ghunnah ni? Okey. Apa? Umi terangkan untuk awak. Ghunnah maksudnya kita memasukkan hukum nun mati beserta tanwin ataupun tanwin ke dalam huruf selepasnya beserta dengung. Okey, di yang Umi tulis dalam kurungan itu adalah bermaksud dengung. Okey. Kemudian bila ghunnah terbalik. Kalau yang ma'al ghunnah beserta dengung, idgham bila ghunnah adalah memasukkan hukum nun mati ataupun tanwin ke dalam huruf selepasnya tanpa dengung. Jadi Umi tulis D dan XD. Bukan Disney XD mana nak tengok kartun tu. Itu bukan, kita ada kaitan. Okay, D dengung, XD tak dengung. Okay, Umi tulis hanya simbol sahaja. Jadi Umi terangkan bahagian simbol ini supaya anak-anak jelas. Okay, setakat ni okay. Okay, insyaAllah idgham ada 2, ma'al ghunnah dan bila ghunnah. Kemudian kita tengok contoh dia pula seperti mana yang Abi Sabri bagi tahu. Ada 6 huruf. Ada 6 huruf idgham iaitu yauman lara. Yauman lara. Okay, anak-anak semua sebut sama-sama Yauman lara. Okay, ada 6 semuanya. Adakah semua ke 6 ni? Nak bahagikan macam mana pula? Okay, untuk ma'al ghunnah, idgham beserta dengung. Okay, idgham beserta dengung ada 4 sahaja. Anak-anak kena stop dekat yauman, ya, waw, mim, nun. Okay, ya, waw, mim, nun. Yauman. Sebutannya yauman. Ini macam-macam sebutan ada. Ada yang sebut menu Ustaz. Okay, ada yang sebut menu. Mim, ya, nun, waw. Senang ingat. Mungkin suka makan kot insyaAllah menu. Okay. Tapi kalau Umi dulu belajar yauman lah biasa sebut. Okay. Kemudian dapat yang anak 4 huruf untuk idgham ma'al ghunnah. Kemudian untuk idgham bila ghunnah ada 2 sahaja iaitu lam, ra. Ada juga orang panggil huruf lari. Okay, dah menu makan banyak-banyak lari lah contoh. Okay, lara. Okay, jadi bila kita gabungkan sebutannya yauman lara. Bila kita pisahkan yauman idgham ma'al ghunnah dan lara adalah untuk bila ghunnah. Okay Ustaz, sebenarnya saya ada satu lagu yang saya baru buat hari tu Ustaz. Boleh ke? Boleh. Dengar tak anak-anak, hari ni kita ada Umi Ana banyak nak kongsi dengan kamu ni. Jadi boleh Umi Ana boleh silakan. Lagu tu. Boleh dipersilakan insya-Allah. Okay, Umi Ana memang macam ni lah. Kalau belajar dengan Umi memang kita suka nyanyi kan. Okay, tak apalah. Tak sedap tu tolak tepi. Yang penting ilmu. Okay, niat tu ni betul. Alright. Okay. Untuk idgham, okay, Umi ambil lagu yang Salam Salam Janam-Janam tu lah. Okay, tak apa dengar dulu. InsyaAllah Bismillahirrahmanirrahim. Idgham, idgham, idgham ma'al ghunnah bila ghunnah. Memasukkan dengan dengung, itulah ma'al ghunnah. Memasukkan tanpa dengung, itulah bila ghunnah. Ingat tadi saya? Apabila nun sakinah dan tanwin bertemu dengan yauman lara. Tak boleh tarik lah, nanti runtuh langsir-langsir ni. Cukup sampai situ. Anak dah dapat Masya-Allah. Okay, Umi rasa setakat itu sahaja. Kalau request nak dengar lagi, nanti PM tepi lah insyaAllah. Masya-Allah, tengok anak-anak. Okay, serang kepada Ustaz Sobri sini. Okay, terima kasih kepada Umi Ana. Nampak tak? Umi Ana punya semangat nak kongsi dengan kamu semua tengah hari ni. Sampai buat lagu untuk kamu semua supaya kamu seronok, bersemangat nak belajar. Dan belajar tajwid ni adalah mudah anak-anak.
sangat mudah. Baik, sebelum kita kita pergi secara terperinci idgham tadi, idgham al-ghunnah, idgham bila ghunnah, habis semua nak ringkaskan saja. Maksudnya cara bacaan idgham tadi, dan idgham ada dua, idgham ma'al ghunnah, idgham bila ghunnah kan, ataupun idgham bi ghunnah ataupun idgham bi ghairi ghunnah, macam-macam lah nama kan. Daripada pengertian tadi tu, anak-anak dah tahu dah sebenarnya cara bacaannya. Idgham tadi maksudnya masuk, ghunnah itu maksudnya dengung. Jadi kalau idgham ma'al ghunnah maksudnya masuk beserta dengung. Kalau idgham bila ghunnah maksudnya masuk tanpa dengung. Jadi bila dengung, berapa harakat anak-anak nak baca? Berapa harakat? Bila dengung, 2 harakat saja. Berapa? 2 harakat saja. Baik. Okey. Sekarang kita akan pergi dengan lebih detail. Bahagian yang pertama dulu. Umi Ana akan kongsikan dengan kamu. Kamu jangan risau. Kalau kamu Abi rasa ini sebenarnya Umi Ana berkat doa anak-anak ni. Kenapa? Anak-anak mungkin dah lama ni. Bila Umi Ana nak keluar ni? Jadi siapa doa tu? Anak-anak beruntung dan bersyukur hari ini Umi Ana dipilih oleh Allah untuk berkongsi dengan kamu semua pada tengah hari ini. Baik Umi Ana, mungkin Umi Ana boleh terangkan lebih detail apa itu idgham bi ghunnah, idgham ma'al ghunnah, cara bacaan dia, dan anak-anak mungkin akan tengok contoh-contohnya juga serta cara bacaan bagi contoh tersebut. Okey Umi Ana. Okey, terima kasih kepada Abi Sabri. Okey Ustaz. Berkenaan dengan apa yang Ustaz cakap tadi, ada anak doa tu sebenarnya memang betul tu realiti. Sebab masa hari Isnin hari tu ada seorang pelajar ni, dia message Umi. Umi up status dekat circle WhatsApp tu untuk tadabbur. Tiba-tiba ada seorang pelajar ni PM Umi bila lagi? Umi ingat tanya pasal kahwin ke apa kan? Tiba tanya bila lagi nak bagi tazkirah. Okey, jadi Umi cakap dekat dia tak ada sampai bila-bila. Tapi dia kata dia sedih lah, tak ada. Okey, jadi Umi tanya kenapa suka bagi tazkirah? Umi bagi tazkirah dia suka tazkirah yang sentak-sentak macam tu. Jadi hari ni Umi tak adalah nak sentak-sentak dengan awak. Cukup-cukup lah. Sekejap. Ala-ala dah Umi Ana dah bangkit kan. Kalau Umi Ana nak tahu juga, sebenarnya sepatutnya minggu ni Abi arifin anak-anak. Masya Allah. Tapi mungkin sebab doa anak-anak tadi yang berada di rumah tadi, Allah tukarkan rancangan ni. Allah ambil, Allah jemput Umi Ana untuk berkongsikan dengan kamu semua pada tengah hari ini. Masya Allah. Cantik aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Umi, boleh teruskan lagi. Di sebalik tu Ustaz, saya dah berapa malam tak boleh tidur, makan pun tak kenyang ni. InsyaAllah. Okey, kita kembali balik kepada topik yang kita bincangkan sebentar tadi, iaitu kita nak bagi tahu tentang contoh-contoh untuk idgham ma'al ghunnah. InsyaAllah Okay, anak-anak jelas setakat ni? Okey, ada berapa huruf idgham ma'al ghunnah? Ada 4, iaitu ya, waw, mim, nun. Sebutannya apa? Boleh tengok di skrin ya. Dia tengok di skrin. Ya, woman. Nampak kan bulat-bulat tu. Okey, anak-anak nampak dekat pokok tu bukan lollipop tu minta tahu, minta ambil template dekat mana ni. Okey, sebab untuk anak-anak colourful sikit lah. Okey, insyaAllah kita masuk kepada yang pertama. Okey, kita ambil kepada huruf yang pertama, iaitu hukum nun sakinah dan tanwin bertemu dengan huruf ya. Okey, Umi letakkan 2 contoh di sini, iaitu nun mati dan juga tanwin di bawah. Atas itu nun mati, bawahnya adalah tanwin. Okey, baik. Apabila berlaku nun mati bertemu ya, tadi kita tahu dah macam mana ni nak masuk Umi bagi sesiapa yang belum sampai Iqra 4 sebagai contoh, Iqra 5 kot untuk hukum ni. Okey, Iqra 5 dan 6. Okey, jadi tak tahu macam mana nak masuk Umi, apa masuk-masuk tu. Okey, baik. Contoh yang Umi tulis dekat sini. Okey, bila anak-anak semua pisahkan 2 kalimah ni, man. Kita akan sebut yang pertama man, betul? Kemudian yang kedua adalah yu'minu. Okey, tetapi disebabkan di sini ada idgham, maksudnya nun mati bertemu ya, kita kena masukkan huruf selepasnya ke dalam huruf nun mati. Jadi sebutannya akan menjadi apa? Adakah bunyi nun tersebut? Tidak. Tidak bunyi nun ya. Kita akan sebut macam mana? May yu'minu. Kenapa Umi lama Umi? Kenapa may yu'minu? Kalau pendek tak boleh ke? May yu'minu tak boleh? Boleh ke tak boleh?
Tak boleh. Kita lupa. Satu lagi dia punya nama adalah ma'al ghunnah. Berserta dengan dengung. Berapa lama dengung? Berapa lama harakat? 2 dengung ataupun 2 ketukan. Okey, boleh anak-anak? Sekali lagi Umi ulang. Sebutannya adalah may yu'minu. Okey, boleh? Seterusnya tanwin di bawah. Sama juga sebutannya. Okey. Hasanay yudha'afu. Hasanay yudha'afu. Okey, setakat ni jelas anak-anak? Tak boleh kita sebut hasanai yudha'afu. Perlu panjangkan sedikit masanya di situ selama lebih kurang 2 saat ataupun 2 ketukan ataupun 2 harakat. Lebih kurang macam itulah. InsyaAllah Ustaz, betul Betul. Laju sangat kan? Tak kan? InsyaAllah. Okey, kita berpindah kepada huruf yang kedua. Iaitu huruf waw. Huruf waw. Di mana keluarnya huruf waw? Bila awak sebut, macam awak teruja kan? Wow, KFC contoh. Lapar Ustaz, tak makan lagi. Okey, contoh. Okey, nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf waw. Macam mana kita nak masukkan huruf waw ke dalam huruf nun mati ataupun tanwin? Caranya adalah macam mana awak sebut huruf waw tadi? Awak muncungkan mulut, betul kan? Jadi memang dekat min tu tadi awak dah kena siap sedia untuk masukkan huruf waw. Okey, bagi contoh, sebutannya adalah miwaqin. Miwaqin. Okey, jelas? Sebutan ini jelas? Okey, itu adalah untuk contoh nun mati. Okey, kita tengok sekarang ni contoh bagi tanwin. Dekat sini Umi letakkan contohnya adalah quwwatin wala. Asal macam tu suara saya. Quwwatin wala. Nampak? Kita tak boleh laju sangat. Miwaqin, miwaqin. Boleh, kena lama sikit sebab ada dengung. Okey, Umi laju sikit Okey, insyaAllah. Yang ketiga Ustaz. Okey, Ustaz okey? Boleh. Dengar ke? Okey, untuk yang ketiga adalah huruf mim. Okey, baik. Huruf mim. Ini mudah sahaja anak-anak. Sama je konsepnya. Masukkan sahaja huruf mim tu, tak payah susah-susah, tak payah renyah-renyah. Jadi masukkan sahaja. Contoh sebutan yang pertama bagi hukum nun mati adalah mim ma'in. Mim ma'in. Okay, jelas? Pastikan ada dengung. Okey. Kemudian untuk contoh bagi tanwin adalah hamidum majidun. Hamidum majidun. Okey, jelas? Ingat masukkan huruf mim berserta dengung sekali je anak-anak, insya-Allah. Okey, untuk yang terakhir, Umi excited nak habiskan yang terakhir ni sebab Umi nak balas dendam kepada Abi Sabri. Sekejap. Okey. Untuk huruf yang terakhir adalah huruf nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf nun. Ini lagi mudah anak-anak. Tak perlu nak ubah makhraj. Memang dah nun bertemu nun dah. Senang. Okay, contoh di sini Umi ambil untuk nun mati dulu Min ni'matin. Umi ulang sekali lagi. Min ni'matin. Jelas anak-anak? Okay, kita pergi kepada contoh yang di bawah iaitu tanwin pula. Okay. Ahdan nabadhahu. Ahdan nabadhahu. Okey, cukuplah untuk 4 huruf ni Ustaz. Cukuplah kot. Okey, insyaAllah anak-anak jelas Idgham memasukkan berserta dengung. Selama berapa harakat? Selama 2 harakat. InsyaAllah Ustaz, itu sahaja untuk berkaitan dengan ma'al gunnah. Saya serahkan pada Abi. Alhamdulillah. Anak-anak jelas tak? Abi kira penjelasan Umi Ana tadi cukup jelas dan mudah untuk anak-anak faham. Cuma Abi ulang sikit je lagi. Untuk idgham ma'al gunnah tadi masuk berserta dengung. Kalau huruf ya, anak-anak masuk contoh mai. Jadi mulut anak-anak tu dah ke tepi dah. Bawa ke tepi. Macam senyum pun boleh juga. Mai yu'minu. Contoh mai yu'minu. Kalau huruf waw tadi muncung mulut. Miu waqin. Contoh miwaq. Boleh? Untuk huruf huruf mim. Mim kan tutup mulut. Am tutup mulut kan? Jadi terus tutup mulut. Contoh apa tadi Umi Ana? Apa tadi? Contoh Okay. huruf. Okey, contoh mim ma'in. Mim tutup mulut. Mim dengung ni maksudnya suara dengung tu keluar dekat rongga hidung. Macam mana nak tahu Abi? Maksudnya bila anak-anak
pegang, letak jari dekat hidung ni, anak-anak akan rasa getaran dekat hidung tu. Maksudnya betul lah. Kalau anak-anak tutup hidung, tak keluar bunyi. Sebab anak-anak dah halang dah laluan dia untuk keluar macam tu. Okey, Ustaz. Cuba buat sikit Ustaz, kalau tutup hidung macam mana bunyi dia? Contoh, mim tak dengar. Mim tak dengar. Biru muka Ustaz Sabri. Biru. Jangan tahan lama-lama. Anak-anak jangan buat kat rumah. Kan nanti habis anak tanggungjawab. Okey. Jadi kalau tak dengar bunyi tu maksudnya betul. Sebab bunyi dengung itu keluar dekat rongga hidung. Jadi bila dengung huruf mim tadi terus tutup mulut. Mim ma'in. Kalau huruf nun pula, mana nun? Hujung lidah anak-anak letak dekat langit atas. Contoh, min ni'matin. Min ni'matin. Okey, jelas? Itu cara bacaan dengung. Okey. Okey Ustaz, insyaAllah. Jadi sebelum Abi Sabri bercakap lagi, meneruskan kata-kata. Jadi Umi nak minta lah kepada Abi Sabri. Sebab tadi Umi je kan, mesti anak-anak semua mungkin nak terdengar lah Abi Sabri ni mengulang kembali apakah idgham tadi. Okey, tak apa, Abi Sabri akan sambung, jangan risau. Umi takkan bagi Umi saja yang bercakap. Itu tidak adil. Okey, dalam konsep kita berdua ni kena adil. Okey. Jadi untuk satu lagi hukum. Tadi kita dah selesai idgham ma'al gunnah. Kemudian untuk idgham bila gunnah pula. Jadi Umi nak mempersilakan lah Abi Sabri selaku guru tajuk yang bertauliah lah yang lebih selayak untuk menjelaskan kepada anak-anak semua berkaitan dengan apakah dia idgham bila gunnah beserta contoh, insyaAllah Ustaz. Okey, terima kasih pada Umi Ana. Okey, alhamdulillah anak-anak. Okey, baik. Abi teruskan, Abi sambung perkongsian daripada Umi Ana tadi. Tadi kita dah tahu dah bahagian yang pertama idgham ma'al gunnah. Kita pergi pula kepada bahagian yang kedua. Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Maksudnya apa tadi? Idgham masuk bila tu tanpa maksud dia. Gunnah dengung. Maksudnya nanti bila anak-anak baca nanti kena masukkan nun mati tu ke dalam huruf selepas dia tanpa dengung. So tanpa dengung ni ada harakat tak? Kena baca panjang tak? Tak. Maksudnya tanpa harakat. Baik, ada berapa huruf idgham bila gunnah tadi? Ada 2. Lam dan huruf ra. La ra. Senang nak ingat. La ra. Lam yang pertama huruf lam, yang kedua huruf ra. Okey, setakat ni anak-anak boleh ikut? Boleh InsyaAllah. Baik, kita pergi contoh dan cara bacaan bagi huruf yang pertama. Ada 2 contoh. Anak-anak boleh fokus dekat skrin tu. Yang pertama bila nun mati bertemu dengan huruf lam. Yang kedua bila tanwin. Baris 2 di atas, baris 2 di bawah, baris 2 di depan bertemu dengan huruf lam. Okey. Anak-anak fokus dan anak-anak bagi perhatian pada cara bacaan dia. Kita tengok contoh yang pertama, nun mati bertemu dengan huruf lam. Yubayyin lana. Yubayyin lana. Ada huruf nun mati tak? Ada huruf nun mati. Selepas dia huruf lam. Jadi memasukkan tu, terus masuk huruf nun mati tu ke dalam huruf lam. Ada bunyi nun mati tak? Tak adalah. Jadi bila kita baca yubayyil. Yubayyil. Masuk huruf lam. Huruf lam kat mana makhraj dia? Hujung lidah bersentuhan dengan lelangit atas. Yubayyil lana. Yubayyin lana. Tanpa dengung. Kalau anak-anak tahan, nanti dia bunyi dengung. Salah. Kalau anak-anak baca, yubayyin lana. Betul salah? Salah. Sebab nun mati bertemu dengan huruf lam tanpa dengung. Yubayyin lana. Kita tengok contoh yang kedua pula. Bila tanwin bertemu dengan huruf lam. Wailul likulli. Wailul likulli. Wailul. Terus masuk. Kita tak baca wailun likulli. Salah. Kita tak baca tahan juga. Wailun. Salah. Kalau ada dengung salah. Maksudnya kita masuk. Bacaan yang betul. Masuk tanpa dengung. Wailul likulli. Okey? Boleh? Okay, Alhamdulillah. Alright. Alhamdulillah.
Kita tengok pula contoh bagi huruf yang kedua. Huruf yang kedua, huruf ra pula. Huruf ra. Bila nun mati bertemu dengan huruf ra, sama macam huruf lam tadi. Tanpa dengung. Mir rabbika mir. Terus masuk. Mir. Jangan tahan. Kalau tahan nanti bunyi dengung. Kalau baca mir rabbika salah. Maksudnya terus masuk tanpa dengung. Mir rabbika. Dan yang terakhir contoh bila tanwin bertemu dengan huruf ra. Kita tengok Isyatir radiyah. Isyatir radiyah. Sekali lagi Abi ulang. Isyatir radiyah. Okey. Boleh? Alhamdulillah. Kira mudah kan untuk kita kenal dan kita faham beza bagi huruf dan cara bacaan bagi setiap hukum idgham yang ada di dalam Al-Quran. Baik Umi Ana. Ya, saya Ustaz. Umi Ana ada rasa ada yang tertinggal tak untuk kita? Belum lagi kongsi dengan anak-anak ni. Sebenarnya soalan tu juga soalan yang saya tanya kepada Ustaz tadi. Memang saya akan tanya Ustaz. Okey, anak-anak perasan tak bila mana anak-anak baca pernah terbaca di dalam Al-Quran ada perkataan dunia. Dunia. Fid dunya wal akhirah. Kenapa dekat dunia anak-anak menjelaskan huruf nun sedangkan selepasnya adalah huruf ya. Tadi kita dah belajar kan idgham ma'al gunnah salah satu hurufnya adalah huruf ya. Okay, Ustaz, kenapa dekat sini kita tak dengungkan ya tu, dunia contoh. Kenapa kita sebutkan nun secara jelas? Okey, boleh saya jelaskan sedikit untuk anak-anak? Okey, baik untuk anak-anak. Okey, terima kasih pada Umi Ana tadi. Mungkin betul lah Umi Ana cakap tadi. Kita akan selalu jumpa perkataan-perkataan yang Umi Ana sebut tadi. Jadi anak-anak kena jelas. Kalau idgham ma'al gunnah, bacaan yang ada dengung tadi, dia berlaku dalam dua perkataan. Kan tadi kan? Dua perkataan. Contoh, may yu'minu, perkataan yang pertama man, perkataan yang kedua yu'minu. Tetapi kalau nun mati bertemu dengan huruf ya ataupun huruf waw dalam satu perkataan. Dalam satu perkataan kita tak baca idgham. Dia tak jadi bacaan memasukkan tu, tak jadi. Kita akan baca dengan jelas. Jelas nun mati. Ini hanya berlaku kepada beberapa perkataan sahaja dalam Quran. Ada dalam empat perkataan, betul tak Umi? Ada 4 perkataan sahaja di dalam Al-Quran. Apa perkataan yang pertama? Perkataan pertama adalah ad-dunya. Ad-dunya. Dunya. Kita tak baca ad-dunya. Kita tak baca dengan dengung. Kita baca hukum dia kita panggil izhar mutlak. Izhar mutlak. Kita kena baca dengan jelas. Perkataan pertama tadi ad-dunya. Perkataan yang kedua bunyanun. Bunyanun. Kita belajar tadi sepatutnya kena dengung tapi ini tidak sebab berlaku dalam satu perkataan. Bunyanun. Bagi huruf waw pula contoh sinwanun, sinwanun dan yang terakhir qinwanun. Qinwanun. Jadi ada berapa contoh ni? Hanya ada 4 sahaja di dalam Al-Quran. Menjawab tak soalan tadi Umi Ana? Masya Allah, terkesima saya. Okey, saya simpulkan je lah Ustaz. Okey, simpulkan untuk izhar mutlak tadi. Kalau kita belajar izhar mutlak ni tadi satu kalimah sahaja, betul? Jadi dia tak ada idgham. Sebab idgham ni dia mesti dalam 2 kalimah. Umi bagi tahu kan tentang maksud tadi, memasukkan. Bila memasukkan mesti ada proses daripada satu tempat ke satu tempat. Mesti ada 2 tempat, lebih kurang 2 tempat. Okey, macam kertas nak masuk bawah meja, 2 tempat dah. Okey, jadi sama juga dengan konsep idgham. Maksudnya memasukkan ke dalam tempat satu lagi. Dia tak boleh. Tapi kalau izhar mutlak dalam satu kalimah kita tak masukkan huruf idgham tadi insya-Allah. Ustaz macam tu Betul Okey, alhamdulillah. Dengar tak tadi Umi nak kongsi tadi, alhamdulillah lah. Jadi
Abi harapkan apa yang Umi Ana kongsikan tadi sedikit sebanyak memberi lebih kefahaman kepada anak-anak berkenaan dengan hukum idgham itu sendiri. Ada berapa hukum idgham tadi kita dah tahu 2, ada berapa huruf, ada 6. Bacaan pula ada yang berserta dengung, ada yang tanpa dengung. Anak-anak dah tengok contoh-contoh. Jadi nanti cukup tak dengan apa yang Umi kongsi tadi? Sebenarnya tak cukup lagi anak-anak. Jadi sebenarnya Umi belum cukup lagi apa yang kita dah kongsikan tengah hari ni. Jadi anak-anak selepas ni tanggungjawab anak-anak pula. Untuk lebih faham, lebih kekal ingat, bila anak-anak baca Quran nanti, ni ada Quran kat depan ni kan. Bila anak-anak baca Quran nanti, anak-anak terus tengok. Cuba praktikkan, cari dalam Quran hukum idgham ma'al ghunnah dengan idgham bila ghunnah. Dalam surah-surah yang anak-anak baca sekarang ni pun boleh insya-Allah. Jadi Abi kira ada soalan tak daripada anak-anak? Ada tak soalan daripada anak-anak? Tak tengok Okey, tak apa. Kalau anak-anak ada soalan, masih lagi ada ketidakfahaman dalam bab idgham itu sendiri, anak-anak boleh tanya. Anak-anak boleh tanya. Baik. Sebelum kita tangguhkan, hari ni pun kita alhamdulillah masya-Allah mungkin berkat kan. Mungkin berkat berkat perkongsian. Kita sebenarnya ada banyak masa lagi ni. Ada banyak masa lagi. Mungkin sebab kita nak jemput Umi Ana ni susah anak-anak kan. Kita nak jemput Umi Ana untuk berkongsi ni susah anak-anak. Jadi mungkin anak-anak nak dengar perkongsian lah sedikit ataupun taujihat semangat. Kita bakar semangat anak-anak di rumah untuk terus kekal bersemangat baca Quran, bersemangat hafal Al-Quran, bersemangat mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Mungkin Umi boleh kongsikan dengan anak-anak sedikit. Okey, insyaAllah. Bismillah. Okey, Umi tak prepare benda ni. Tiba-tiba je kena kan. Ustaz Sabri, masya-Allah. Okey, tak apalah, insya-Allah. Sedikit kata-kata daripada Umi. Okey. Anak-anak tahu kan, untuk modul Khalifah 5A yang ketiga adalah Al-Quran. Kata kunci bagi Al-Quran adalah Al-Quran sebagai panduan hidup. Anak-anak mungkin pernah dengar selama ni antara Umi dengan Abi pernah terangkan kepada kamu panduan hidup ni macam mana Umi? Okey, panduan hidup ni maksudnya dia ibaratnya macam kamu guna Waze ataupun guna Google Maps. Kamu nak setting nak pergi Pulau Pinang sebagai contoh. Okey, pergi Pulau Pinang. Awak kena ada maps. Yang contoh Jadi bila ada maps tu, itu adalah ibaratnya Al-Quran yang menunjukkan kita ke jalan mana yang kita nak pergi. Kalau dalam sini maksudnya Al-Quran ni adalah menuju ke syurga lah insya-Allah. Okay, mengenal cinta Allah lebih dalam lagi dengan Al-Quran lah. Okey, jadi itu anak-anak mungkin pernah dengar benda tu. Cuma Umi nak tambah sedikit sahaja berkaitan dengan tajwid. Okey, contoh anak-anak tadi berbalik-balik kepada Waze dengan Google Apps. Google Apps ada apa? Maps. Maps. Confuse nak sebut ni. Maps atau Waze. Okey, anak-anak bila kita download aplikasi dalam phone, Adakah kita boleh biarkan phone kita tu, aplikasi kita tu dibiarkan tanpa update? Okay, contoh WhatsApp, anak-anak dah download daripada tahun 2014 sebagai contoh. 2014 dah ada dah WhatsApp. 2020 anak-anak masih menggunakan aplikasi WhatsApp 2014 dulu. Seronok ataupun tidak? Adakah sama furnitures dia tidak ataupun tidak? Tak sama Sama juga dengan Maps right? Okay, Maps semua sama juga. Contoh 2014 kita dah download Waze contoh. 2020 kita guna Waze yang sama, maksudnya kita tak update apa-apa pun tentang Waze tu, aplikasi Waze tu dalam Google Store dan sebagainya. Dia sangkut. Ustaz, betul. Jalan sekarang dah berubah kan. Tiba nak pergi ke LCC pun boleh sesat. Pergi dekat mana? Pergi dekat Negara Condong. Tiba-tiba sampai Perak. Contoh. Okey. Maksudnya tak update. Okey, jadi tajwid ini dia itu adalah kenapa kita belajar tajwid ini adalah untuk sentiasa memperbaiki bacaan. Walaupun macam Umi sekalipun, kalau awak dengar Umi bestnya baca Al-Quran ni, seronok dengar Umi baca Al-Quran contohlah, awak dengar macam seronok, tetapi Umi pun masih dalam proses belajar dan belajar. Sebab tu Umi cakap tadi, daripada siri 1, siri 2 Umi mengikuti rapat siri Abi Sabri ni. Maksudnya Umi tetap belajar macam anak-anak semua walaupun Umi menjadi seorang guru sekarang. Kerana apa? Walaupun ilmu itu adalah ilmu yang sama, kita tak boleh cakap, tak boleh cakap macam ni alah Umi, saya dah tahu dah ni, saya tak payah belajar dah. Alah Umi, bosan lah benda ni, tak payahlah saya tahu sebab saya dah tahu dah sebelum ni. Hati-hati anak-anak, bila anak-anak sebut benda tu, itu tanda
Sombong. Okay, sepatutnya bila kita menjadi orang yang berilmu, kita semakin tunduk. Anak-anak pernah tengok kan kalau padi kan? Pernah tengok tak ni? Ke tak pernah jumpa padi? Bila nanti Google. Padi kalau dia makin berisik, okay, dia makin berisik tu tak berisik, dia makin ada buah banyak tu, dia makin tunduk. Semakin berisik makin tunduk. Itulah sifat orang yang berilmu. Bila mana dia rasa diri dia sudah berilmu, dia rasa dia ni dia tahu dah benda tu, tapi dia tetap belajar. Itu adalah tanda kerendahan dan sifat tawaduk bagi seorang orang yang orang kata berilmu. Ya betul, yang berilmu. Hilang ayat tu. Masya-Allah. Okey anak-anak, sikit lagi Nabil habiskan Ustaz. Silakan. Okey, jadi tajwid ni adalah ibaratnya papan tanda lalu lintas yang kita lalu setiap jalan. Okey, anak-anak nak pergi Pulau Pinang bagi contoh tadi. Anak-anak ada waste. Okey. Contoh ada traffic light, lampu merah, lampu hijau dan sebagainya, ada longkang dan sebagainya. Anak main jalan je. Agak-agak selamat ataupun tidak sampai ke Pulau Pinang. Sampai ke tidak? Rasa tak sampai, betul tak? Sebab tu perlunya ada traffic light, lampu merah berhenti, lampu hijau jalan, nampak longkang elak, nampak jambatan sempit, berhenti sekejap. Okey, itu anak-anak akan belajar kemudian. Okey, jadi tajwid ini adalah arah atau papan tanda ataupun orang kata peraturan yang perlu kita patuhi supaya kita ni selamat. Kalau kita tak patuhi peraturan jalan raya, kita akan boleh jadi kemalangan, betul? Boleh mengakibatkan kematian, kemalangan, terbabas dan sebagainya. Tajwid, kita tak belajar, kita tak upgrade tajwid kita pun sama juga boleh terbabas Ustaz. Betul. Kemalangan boleh berlaku, iaitu dia akan merosakkan maksud. Ingat bahasa Arab, terpendek satu huruf, tak panjang, tak pendek, makhraj tak betul, dengung tak sempurna, dia akan mengubah maksud. Itu yang bahaya Ustaz. Betul. Masya-Allah, dosa. Okey. Jadi ni akhir kata daripada Umi sebelum habis Safi cakap lagi. Nampak tak Umi Ana? Banyak lagi Umi Ana nak kongsi dengan kamu semua. Peluang jarang ada. Masih ada lagi Umi, jangan risau. Kita ada banyak lagi masa ni. Umi Ana boleh cakap lagi. Apa je nak cakap tadi? Okay, jadi Umi nak promote lah. Jadi Umi minta untuk anak-anak setiap hari Rabu pastikan anak-anak pukul 12 tepat berada di depan Facebook masing-masing, menanti link daripada pihak sekolah MTS FAST supaya setia bersama mengikuti kelas tajwid Abi Safi. Saya promote Zat. Boleh. Supaya anak-anak sentiasa istiqamah berada di depan Facebook masing-masing, insya-Allah. Mungkin anak-anak nak tengok Umi buat tagline bagi tajwid di hatiku, betul tak? Okey, boleh kita minta Umi buatkan tagline. Okey, silakan Umi. Okey, anak-anak buat sama-sama lah. Kita buat sama-sama boleh. Kita buat sama-sama. Sedia. Okey, tangan masing-masing angkat. Okey. Tajwid di mana? Tajwid di hatiku. Di hatiku. Masya-Allah. Alhamdulillah. Masya-Allah. Terima kasih Umi. Alhamdulillah. Anak-anak dengar tadi posten daripada Umi Ana tadi. Abi kira kongsian dan nasihat daripada Umi Ana tadi cukup mendalam. Orang kata apa, nasihat sentap kan. Dia tak boleh lari daripada sentap. Dia tak boleh lari daripada sentap tu. Jadi anak-anak pegang betul-betul. Ingat tu. Al-Quran, kalau kita tinggal Al-Quran, ibarat kita dah tinggalkan petunjuk. Maksudnya, bila kita tak, Al-Quran itu cahaya, kalau tanpa Quran, kita berada dalam kegelapan. Apa yang untuk menerangi hidup kita ni? Al-Quran. Sebab tu, itu tandanya kasihnya, sayangnya Allah pada kita. Sebab Allah nak kita hidup dalam keadaan sentiasa menerima hidayah Allah, sentiasa di jalan yang lurus. Jadi sebab tu Allah turunkan Al-Quran. Ingat lagi tadi lagu yang Abi nyanyi lagu yang Abi nasihatkan tadi. Kita ulang sekali lagi boleh mungkin. Kita ambil yang rakaat yang awal-awal tu je. Umi Ana boleh bacakan terjemahan. Astagfirullah. Bil Qur'ani huwa imamuna ala hidayatillahi amitna. Kekankan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Ingat? Dengar tak? Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita. Semoga kembali di dalam petunjuknya. Petunjuk siapa tu anak-anak? Petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Abi kira cukup itu sahaja perkongsian tajwid kita pada tengah hari ini. Jadi anak-anak jangan lupa pada minggu hadapan kita teruskan lagi dalam waktu yang sama, tepat pukul 12 sampai pukul 1 dalam slot apa anak-anak? Tajwid di mana?
tajwid di hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.